kita boleh go kepada banyak soalan lagi better lah. Okay. Jadi Alisa dah ready dah? Dah. Okay. Jadi kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni apa yang kita nak belajar adalah yang pertama sekali Alisa boleh nampak kita ni tengah nak jawab soalan pada bahagian C. Bahagian C ni ada 60 markah. Maksudnya ada banyak markah. Bahagian C ni menentukan sama ada Alisa A, B, C, D, E ataupun gagal. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Sebab markah dia lebih daripada separuh. Jadi kalau Alisa nak tahu gambaran grade Alisa, Alisa boleh tengok macam mana penuh ke tak penuh bahagian C Alisa. Jadi 60 markah kalau dia cakap bahagian C bukanlah bermaksud soalan tu adalah soalan-soalan yang susah. Sebab apa? Kan cikgu dah bagi tahu sebelum ni, soalan kita terdiri daripada 5, 3, 2 nisbah dia. Maksudnya 5% untuk senang, 30% untuk sederhana dan 20% untuk susah. Jadi sederhana dengan susah ni bukannya dia campur terus dekat bahagian C. Jadi jangan risau. Jadi ada je soalan-soalan senang dekat bahagian C. Jadi hari ni kita akan belajar teknik-teknik nak jawab dekat bahagian C. Boleh ke? Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan berapa dah? Cikgu lupa dah, Alisa. Cikgu dah sampai soalan berapa dah? 3A. 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 Okey, kita pergi kepada soalan 3A. Okey, 3A. Yang ni faktorkan okey. Jadi Alisa comparekan dengan jawapan Alisa dengan apa yang cikgu nak selesaikan dekat depan. Bila cikgu cakap faktorkan, Alisa kena faham dia ada beberapa jenis je faktorkan ni. Yang pertama adalah Alisa kena tengok kita keluarkan huruf ataupun Alisa kena faham tak? Faktor dengan kembangan. Faktor dengan kembangan Alisa boleh faham? Faktor dan kembangan. Kenapa soalan saya lain? Soalan Alisa lain? Saya punya tentang geometri. Ni? Tak. Lain kan? Lain. Oh, okey. Kalau lain, sekejap. Kalau lain, sekejap. Cikgu pergi kepada soalan 3A. Sekejap Alisa. Okey. Lain Sekejap. Okey, cikgu silap set kot.
Okey, jadi kita pergi kepada soalan 3A kan? Okey, kita pergi kepada soalan 3A. Mana 3A? Okey, ni dia 3A. Sorry. Okey, ni geometri kan? Okey, kita pergi kepada soalan 3A, kita pergi kepada bentuk-bentuk geometri. Okey, dalam bentuk geometri ini kita panggil bentuk apa ni? Prisma. Ya, kita panggil bentuk prisma. Yang ni bentuk apa ni? Silinder. Silinder. Bagus, tak ada masalah. Kat situ sahaja 2% dah. Okey, kita pergi pula kepada soalan 3B. Kita pergi pula kepada soalan 3B. Okey, rajah 1 menunjukkan susunan beberapa biji bola. Okey, pola dia apa? Pola dia. Tambah 2. Pandai. Okey, nombor 2. Nyatakan pola bagi urutan tersebut. Apa pola dia? Bahagi 2. Bahagi 2. Pandai. Daripada situ kita boleh dapat 2% dah. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Soalan D. Soalan D dapat jawab tak? Tak. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan D. Cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Jarak, kita nak cari jarak daripada P pergi kepada Q adalah X kilometer. Okey. Sebuah teksi mengambil masa, terus tulis kat sini. Masa dia apa? Masa dia adalah 1 jam 30 minit. Kita terus keluarkan data dia. Habis dah masa. Bergerak daripada bandar P ke Q. Dalam perjalanan pulang Q ke P, masa, okey, ini adalah masa daripada P nak pergi kepada Q. Kemudian masa pulang, iaitu pulang, ni pulang dia cakap Q pergi kepada P. Q ni patah balik pula pergi kepada P. Berapa masa dia? Berkurang sebanyak 15 minit. Tadi PQ adalah masa dia pergi. Sekarang masa dia pulang daripada Q pergi kepada P kurang daripada 15 minit. Maksudnya 1 jam 30 minit tolak dengan 15 minit, kita dapat 15 minit. Okey, jelas sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Purata keseluruhan perjalanan ialah ni nampak ni. Purata keseluruhan, maksudnya kita ada maklumat tentang laju, iaitu purata untuk laju keseluruhan adalah 80 km per jam. Ni data dia. Jadi sekarang hitung nilai X. X tu apa? X ni jarak. Jadi daripada data ni, masa dia dah bagi. Masa dia dah bagi. Laju dia dah bagi. Sekarang dia minta apakah jarak dia. Apa jarak dia? Jelas sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey. Masa dia punya unit, kalau kita nak tahu, dia kan dah bagi laju purata. Jadi kita keluarkan dulu formula laju purata. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Sekarang ni dia nak cakap tentang laju purata. Laju purata kita dah ada dah. 80 km per jam. Okey, sampai situ jelas? Jelas. Sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Sebenarnya daripada sini kita boleh nampak unit dia. Okey, ini kilometer, maksudnya ini dalam kilometer. Ini jam, maksudnya masa dia mesti dalam keadaan jam. Okey, jadi kita nak
Jumlah jarak tu apa? Kita nak faham jumlah jarak tu kan X. Jadi kita gantikan jumlah jarak yang tadi dengan huruf X. Sampai situ dulu. Maksudnya kita nak kena cari X. X ni kita akan dapat dalam kilometer. Jelas? Jelas? Sekarang jumlah masa kita nak kena tahu. Masa dia bagi. Ni masa pergi, ini masa pulang. Okey, daripada masa pergi dengan pulang kita nak tambahkan terus. Okey, kita tambah sama-sama. 1 jam 30 minit tambah 1 jam 15 minit. Okey, kita tambahkan. 30 tambah 15 kita dapat 45 minit. Jam ada 2 jam. Maksudnya keseluruhan masa untuk perjalanan adalah 2 jam 45 minit. Jelas? Jelas? Okey. Jadi sekarang unit dia unit jam. Kita tak nak unit minit. Jadi kita kena tukarkan daripada minit pergi kepada jam. Apa minit dia? Kita ada 45 minit. Kita nak tukarkan kepada jam. Darab 60 ke bahagi 60? Bahagi. Ya, 45 bahagi 60. Jadi kita tekan kalkulator, 45 bahagi 60. Cuba tekan dapat berapa? RM45/62. 45/62. Tukarkan kepada perpuluhan. Shift ABC. 0.725. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya 45 minit bersamaan dengan 0.75 jam. Jelas? Jelas? Jadi kita nak dapatkan jumlah masa dalam jam adalah 2 jam tambah dengan yang 45 minit kita tukarkan kepada 0.75. Jadi jumlah masa dekat sini adalah 2.75 jam. Boleh faham? Boleh? Jadi bila dia dah dalam keadaan jam, barulah kita boleh masukkan dalam formula. Jadi kita akan dapat 8 km per jam X per 2.75. Jelas? Jelas? Okey, ini kita nak dapatkan X. Kita kena pindahkan ke sebelah. Pindah ke sebelah, bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa? Darab. Darab. Okey, cubalah darab 8 darab 2.75 dapat berapa? 22. 22. Ingat unit dia kilometer. Jadi X tu adalah 22 kilometer. Jelas? Jelas? Okey, kalau kita tengok soalan, kita kan dah jumpa dah. Kita dah jumpa dah. Kita dah jumpa jarak perjalanan. Jarak daripada P ke Q, P pergi kepada Q, yang kita nak tahu kan sekarang kan? Ni, jarak dari bandar P ke Q yang kita nak tahu sekarang. Jadi 22 km tu apa cikgu nak tanya? Dia pergi balik. Ya, pergi dan balik. Sekarang P dengan Q dia pergi je. Jadi macam mana kita nak tahu jarak P ke Q ni sebenarnya berapa? Tahu? Tak. PQ dia pergi dan dia balik dengan jarak yang sama, total dia 22 km. Macam mana cikgu nak dapat jarak pergi je? Kena bagi 2. Iya, 22 bahagi 2 kita dapat 11. Maksudnya jarak dia pergi 11 km, jarak dia balik pun 11 km.
Jadi PQ iaitu X ni adalah sama dengan 11 km. Jelas? Boleh faham? Boleh? Okey. Ni cepat salin tak ni semua ni? Cepat. Okey. Habis soalan ni. Cikgu proceed kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh? Okey, kita pergi pula kepada soalan 4A. Ni nama-nama bulatan ni kalau ada ni masukkan. Sebab sila study takut masuk. Okey, 4 menunjukkan bulatan O, PR dengan US garis lurus. Di ruang jawapan diberi PR sama dengan panjang perentas. Okey. Jadi Alisa kena bagi tahulah PR ni panjang perentas apa? Minor ke major? Okey, PR ni panjang perentas apa? Tak ada kira-kira pun dekat sini. Dia panjang perentas apa? Tulis huruf tu ke? Apa? Dia kena tulis huruf US ke? Okey, pandai. Diberi panjang perentas PR, kan dikata ada panjang yang sama dekat sini. Jadi kita nampak PR panjang dia sama dengan US. Jadi kita tulis US. Tulis US kat sini saja dah dapat markah dah. Jelas? Jelas. Okey, maka panjang lengkuk minor iaitu panjang sama dengan panjang lengkuk STU. Mana STU? Ni S, ni T, ni U. Okey, rasa-rasa apa jawapan dia? PQR. Ya, PQR. Itu satu markah. Okey, jelas Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, kita pergi kepada 4B. Jumpa tak cara nak cari median? Jumpa? Okey, berapa nilai median dia? 5 dengan 5. 5 dengan Apa? 5. 5 dengan 5 tak boleh. Kita tak boleh cakap 5 dengan 5. Median tu ada satu je datang. Macam mana? Tahu? Tak tahu. Median, cari titik tengah. Bila kita nak cari titik tengah, step pertama kita kena buat apa? Susun. Susun daripada kecil ke besar. 5, 5. 5, 5. Lepas tu susun lagi. Ada 8. 8. Lepas tu 10, 10, 10. 10 3 kali. Okey, jelas kan sampai sini? Boleh faham? Boleh. Kemudian titik tengah dia kita potong. Bagi balance. Kiri satu, kanan satu. Kiri satu, kanan satu. Jadi dekat sini kita ada 8 dengan 10. 8 dengan 10 ni ada 2 nombor. Median kena ada 1 nombor je. Jadi bila jumpa 2 nombor, nak buat apa? Ambil 8 tambah dengan 10 bahagi 2. 8 tambah 10 dapat 18. 18 bahagi 2, kita dapat 9. Jadi jawapan untuk soalan ni, median adalah sama dengan 9. Jelas? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada, ada soalan ke? Nak tanya cikgu dekat median tu? Tak ada. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Mencari nilai min. Min tu apa? Cari tambah semua nilai. Ah, Tambah dengan semua nilai. lepas tu? Bagi dengan berapa jumlah. Iya. Min ni maksudnya purata. Min adalah sama dengan jumlah data. Jumlah data bahagi dengan bilangan data. Jumlah data ada berapa? 10 tambah 8 tambah 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 10 tambah 10. Bahagi dengan bilangan data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Jadi kita kira elok-elok. Ada 4 markah ni, jangan membazir. Cikgu.
Nak pergi tandas tak boleh? Apa? Pergi tandas. Ayo. Okey, 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 okey. Boleh, boleh.
Pergi tandas. Okey, saya dah. Okey dah. Dah. Okey, baik. Okey, jadi kita sambung lesson kita. Tadi cikgu makan. Dah, sir. Sampai cari nilai min tu jelas. Jelas? Okey, kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Okey, nilai soalan C. Macam mana kita nak tahu murid mana yang kita kena pilih untuk soalan C ni? Yang ni saya tak faham dia nak apa. Okey, tengok Cikgu Nuraini nak pilih seorang wakil sekolah tau. Okey, ada dua orang ni yang student nak kena pilih, Salwa dengan Danish. Okey, daripada Salwa dengan Danish, kita nak pilih mana untuk sukatan untuk form 2 dia ada 3 jenis je. Mode, median dan min. Untuk data yang lagi bagus, kalau kita nak pilih data kan, data mana yang lagi bagus kan, kita tengok nilai min. Cari nilai min yang lagi tinggi. Jelas? Contoh ada student A dan student B. Dua-dua ambil periksa. Dua-dua ambil periksa yang BM, BI dengan bahasa Arab. Student A dia dapat 73, 52, 5. Manakala student B 95 tapi bahasa Arab BI dia fail, bahasa Arab dia pun fail. Tapi BM dia bagus. Mana student yang lagi bagus? Okey, kita cari nilai min dia. Tengok kalau student A nilai min dia ambil semua yang macam tadi cikgu buat 73 tambah 52 tambah 65. Ada berapa data? Ada 3 data. Sama juga dengan student B. Student B dekat sini ada berapa? 95 tambah 40 tambah 42 bahagi dengan 3. Okey, kita kira dulu untuk student A. 73 tambah 52 tambah 65.
Lepas tu kita dapat bahagi 3, kita dapat 63.33. Manakala student B kita 95 tambah 40 tambah 42 bahagi dengan 3, kita dapat 59. Mana yang lagi bagus? 63. Ya, iaitu student A. Jadi student A ni kalau dalam kelas, kedudukan dalam kelas, dia akan kedudukan nombor atas berbanding dengan student B. Boleh faham? Jadi Boleh? tu cara kita nak pilih. Okey, sekarang ni ingat bila kita nak cari student mana yang lagi bagus ke, kelas yang lagi bagus ke, data yang lagi bagus, kita comparekan dengan dia punya mean. Markah dia punya mean. Jelas? Jelas? Okey, sekarang cikgu bagi masa. Salwa dengan Danish, boleh faham dah cara nak buat ni? Boleh? Okey, cuba selesaikan. 4%. Laju. Okey, dapat buat ke? Dapat 86. Yang mana tu? 86. Dua-dua. Dua-dua dapat 86. Okey, kejap. Okey. Bagus. Okey, kalau dua-dua dapat 86, kalau dua-dua dapat 86, jadi dekat sini untuk nilai min, okey. Sorry. Okey, tapi betul dah cara tu. Mula-mula kita check nilai min dia. Kalau nilai min dia sama, maksudnya kalau jawapan sebenar dia, Salwa dengan Danish ni dua-dua layak nak pergi wakil sekolah tu. Maksudnya dua-dua sama power. Boleh faham kan tu? Boleh? Okey, tunggu kejap Yang kedua daripada Salwa dengan Danish ni, nak tengok data mana yang lagi bagus, kita tengok pula nilai mod dia.
Nilai min, kalau nilai min dia lain, kalau nilai min dia lain, jadi kita boleh pergi terus kepada nilai min dia. Tapi sekarang tak macam ni dah. Okey, tapi sekarang bila nilai min tu in case dia sama, kita check dia punya mod pula. Okey, Salwa mod dia berapa? Mod Salwa berapa? Mod tak ada kira. Tengok je data tu. 90. Ya, mod tu 90. Okey, kita tengok pula Danish. Okey. Jadi kita tengok pula Danish. Danish ni berapa pula markah dia? Mana satu mod dia? 80. Okey, 80. Jadi Salwa tu dia punya nilai mod lagi tinggi daripada Danish. Jadi kita boleh pakai Salwa. Okey, boleh faham? Boleh? Okey. Maksudnya cikgu nak ajar Alisa lalang kita ulang kaji ni, daripada min kita boleh check data mana lagi bagus. Dan daripada mod kita boleh tengok dia punya data mana lagi bagus. Min adalah kita nak nampakkan dia punya konsistensi. Boleh faham konsistensi ni? Okey, contoh nilai min ni, konsistensi ni maksudnya dia ada dua orang keadaan. Macam tadi ada student A dengan student B. Nilai min ni kalau cikgu compare kan nilai min ni, nilai min untuk A dia lagi tepat berbandingkan dengan nilai B. Dengan student yang B, student B tu boleh faham? Boleh? Okey, mod tu berapa banyak? Berapa banyak yang lagi tepat dan berapa banyak yang kurang tepat? Kat situ jelas. Jelas? Okey. Ada lagi satu yang kita panggil dia sebagai julat. Tahu tak pasal julat? Tak. Julat adalah perbezaan data. Julat adalah perbezaan data. Maksudnya kita nak nampak data ni dia perbezaan data tu macam mana. Okey, maksudnya data contohlah kita cakap Salwa. Julat dia ada formula data terbesar tolak data terkecil. Jadi Salwa dia punya julat apa? Kita ambil paling besar 95, paling kecil 70. 95 tolak 70 dapat berapa? 25. 25. Okey, lepas tu kita ambil pula Danish. Danish julat dia ambil yang paling besar 95 tolak yang terkecil. Terkecil dia berapa? Terkecil dia 80. Okey, 95 tolak 80 dapat berapa? 15. 15. Jadi, mana satu data yang paling ada banyak perbezaan? Salwa. Jadi, Danish perbezaan dia sikit. Jadi maksudnya soalan ni Danish lebih layak untuk pergi wakil sekolah dibandingkan dengan Salwa. Boleh faham? Boleh? Kita cari julat. Mula-mula kita tengok min. Kalau nilai min tu sama, kita tengok julat. Kita tengok dia punya julat. Okey, maksudnya kalau Alisa nak lagi better, Alisa buat je dua-dua min dengan julat. Okey. Okey, boleh? Okey, boleh faham? Faham? Min tu kalau kita nak nampakkan dia punya min tu kita nak nampakkan dia punya konsistensi tu. Julat ni kita nak nampakkan perbezaan data. Maksudnya perbezaan data tu tak jauh sangat. Okey. Jelas ke?
Jelas? Okey, bagus Kita comparekan mean. Untuk data mana lagi bagus, kita comparekan julat. Ini kita cari dia punya purata. Macam kita nak dapatkan markah lah. Macam orang nak tahu student mana yang layak dapat nombor 1. Kita cari mean dulu. Sekarang in case mean dia semua sama, kita cari julat. Okey Okey. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan 5A. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di okey. Apa nama-nama dia? P tu apa? Sektor major. Bagus. Q tu apa? Sektor minor. Mana dia? Q tu bukan sektor. Tu perentas. Salah. Tembereng minor. Ingat. Kalau dia lekat dengan sudut dekat sini, contoh dia lekat dengan sudut dekat sini, kita pakai sektor. Ini pun ini adalah warna merah dengan yang warna biru. Kalau sektor kita boleh nampak dia punya area dia lekat dengan sudut, dia lekat dengan titik tengah tu kat center point. Maksudnya dekat sini sektor yang lagi besar, bahagian lagi besar. Kan kita nampak biru dengan merah lagi banyak. Maksudnya merah tu adalah sektor bahagian major. Biru tu adalah sektor bahagian minor. Jelas? Jelas? Okey, kita pergi kepada Q. Bila cikgu cakap Q tu adalah tembereng minor. Boleh faham Boleh? Okey, jadi kita pergi ke tembereng. Tembereng pun ada dua juga. Ini bahagian yang warna merah, nama dia tembereng major. Yang seterusnya, yang bahagian Q, ini kita panggil dia tembereng minor. Bila dia tak bersangkut pun pada titik tengah, maksudnya dia tak berkait pun dekat titik tengah, kita panggil dia tembereng. Okey. Okey. Kalau dia bersangkut, kita panggil sektor. Lepas tu kita tengok kalau nampak dia lagi besar, kita panggil dia major. Kalau dia nampak lagi kecil, kita panggil dia minor. Okey, R tu apa R? Jari. Ya, pandai. Jadi dekat situ saja 3 markah. 3% tahu? 3%. Okey, jadi rajah di bawah menunjukkan suatu jujukan. Apa pola dia? Jadi dekat sini apa nilai P dengan apa nilai Q? Saya dapat P -5. Okey. Q saya dapat -10. -10. Jadi perubahannya apa? Agak perubahan dia. -10. Salah. Apakah perubahan bagi data di atas? Apakah pola perubahan untuk data ni? Apa perubahan pola dia? -5. Pandai. -5. Jadi 7 tolak 5 dapat 2. 2 tolak 5 dapat berapa? 3. Iya, itu jawapan dia. Dah tahu pola bolehlah selesaikan. Okey, -3 tolak -5 dapat berapa? -8. Berapa? -8. -8 tolak lagi 5 dapat berapa? -13. Okey, -13 tolak dengan 5 dapat berapa? -18. Iya, itulah jawapan P dengan Q. Jelas? Jelas? Itu cara dia. Yang pertama, jangan terus jawab P dengan Q tu apa. Yang pertama, kita tanya diri kita, apa pola dia? Pola ni macam cikgu cakap, tambah, tolak, darab, bahagi.
Kita kena cari ya. Kita kena cari. Dia tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Habis kat situ. Jelas Jelas. Okey, habis. Okey, jadi kita pergi pula kepada C. Macam mana nak cari nilai X? Ini saya dah buat. Nak tunjuk cikgu. Ambil gambar. Saya kat WhatsApp. Okey. Jadi boleh. Buat. Jadi. Okey dah. Okey, siap. Saya berikan. Okay. Garis lurus. Okey, ni siapa ajar macam tu? Kawan saya. Okey, betul lah. 112. Okey. Okey, bagus. Yang tu boleh jelas kan? Boleh faham yang tu? Boleh? Okey, habis dah. Kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Okey, ini apa jawapan Lisa dapat? Nombor 1. Apa Y dia? Tak dapat. Apa jawapan dia? Nombor 1. Tahu macam mana nak buat? Tahu tapi macam salah. Berapa? Apa nilai Y dia? 18. Okey, salah. Okey, macam mana kita nak cari? Tengok kepada soalan nombor 1. Berapakah nilai Y bila X sama dengan negatif 2? Jadi, mana X ni negatif 2? Okey, macam mana kita nak cari? Cari dulu X ni negatif 2 dekat mana? Okey, dia dekat sini. Okey, nampak kat situ? Boleh faham? Boleh. Bawa pergi ke atas sampai kepada graf. Sampai jumpa dekat graf tu. Jelas? Jelas. Lepas tu kita buat unjur ke sebelah. Maksudnya inilah Y dia. Jadi Y dia sama dengan 10. Itu je. Jelas? Jelas. Itu jawapan nombor 1. Jawapan nombor 2. Berapakah nilai X bila Y sama dengan 2? Okey, tengok Bila Y sama dengan 2, cari. Okey, ni paksi Y. Okey, ni Y sama dengan 2. Okey, mula-mula unjurkan ke sini. Nampak tak ni? Kita unjurkan ni. Kita ke bawah. Jadi kita dapat X tu sama dengan 2. Dan bila kita unjurkan lagi sekali ke sebelah, kita ada 2 nilai. Jadi dekat sini kita akan dapat X sama dengan negatif 4. Ada 2 nilai dekat situ. Boleh faham? Boleh. Jadi graf tu menentukan perubahan X dengan Y tu. Okey. Okey.
Okey, habis soalan ni. Tak perlu nak kira-kira pun berapa markah. 3 markah dekat situ, 3%. Jadi jangan membazir kat situ. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 6A. 6A dapat buat tak 6A? Dapat. Okey, jadi kita tengok cikgu selesaikan X tambah 5, X tambah 6. X darab X kita dapat X kuasa 2. Ini tambah 6X, ini tambah 5X. Ini kita dapat 30. X kuasa 2 tambahlah 2 ni. Okey, ini jawapan dia. Sama tak jawapan kita? Sama. Okey, jadi kat situ sahaja dah 2 markah. Jelas kan? Jelas. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir. Second last. Tahu tak cara nak buat graf? Tak. Okey, jap sebelum nak buat graf, cikgu tengok dulu. Soalan C dulu. Itu cikgu hold dulu. Okey, kita pergi kepada soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Rajah menunjukkan kedudukan KLM di bawah satu kartus. Apakah kedudukan KLM dapat membentuk segitiga sama kaki? Cikgu nak tahu. Macam mana kita nak tahu segitiga sama kaki ni? Lisa dapat tak buat soalan C ni? Dapat? Segitiga sama kaki maksudnya jarak dia sama. Jarak ni sama dengan jarak ni sama dengan jarak ni. Jadi Alisa kena kena bentukkan segitiga. Daripada segitiga tu Alisa kena compare kan. Macam mana nak dapat berapa jarak ni? Berapa jarak ni? Alisa kena tahu. Kalau semua jarak tu dapat jarak yang sama, jadi Alisa boleh terus selesaikan. Bila contohlah Alisa dapat, oh jarak ni 5, oh jarak ni 5 juga, oh jarak ni 5 juga. Jadi maksudnya Alisa akan cakap, ya, dia adalah segitiga sama kaki. Boleh faham? Kalau contoh Alisa tak dapat sama, sini jarak Alisa dapat 5, sini jarak dapat 6. Tapi sini jarak dapat 5. Walaupun ada satu sisi tak sama, maksudnya dia adalah tidak. Dia bukan segitiga sama kaki. Boleh faham? Okey. Jadi daripada soalan C, macam mana nak cari jarak tu Alisa? Tahu? Tak. Tak tahu? Tak. Okey, cikgu ajar. Okey. Jadi daripada soalan KLM ni, cikgu ajar ni sebab ni 4 markah, ni pun 4 markah. Jadi dia lama sikit. Okey, kita bentukkan, kita nak cari jarak K ke M. Kalau dia betul-betul tegak, okey tak apa, cikgu bagi Alisa formula jarak. Jarak adalah sama dengan, ni formula nak cari jarak X 2 tolak X 1 tambah ni kuasa 2. Y 2 tolak Y 1. Ni kuasa 2 dia. Jelas? Jelas. Okey. Jadi kita nak cari jarak mana dulu? Kita nak cari jarak K dengan M. Alisa keluarkan KM. Jadi bila Alisa nak keluarkan K dengan M, maksudnya kita nak cari jarak K dengan M dulu. Kita nak cari jarak KM. Apa koordinat K? K ni 5,7. Apa koordinat M? M ni adalah 5,-6. Sampai situ jelas? Jelas. Okey, jadi daripada sini kita nampak ini adalah X, ini Y, ini X, ini Y. Okey, jelas? Jelas. Jadi Alisa sendiri set kan, kalau K ni sebagai koordinat pertama,
Bila K ni jadi koordinat pertama, dia jadi X1, Y1 dekat sini. Kalau M ni jadi koordinat kedua, dia jadi X2, Y2 dekat sini. Boleh faham? Boleh. Okey, masukkan sahaja dalam formula. Sekarang kita nak cari jarak KM. X2 kita 5. Tolak X1 kita 5. 5 tolak 5 kuasa 2 tambah Y2 kita negatif 6. Masukkan negatif 6. Tolak Y1 kita 7 kuasa 2. Selesaikan. Selesaikan dulu yang dalam kurungan tu tahu. Jangan selesaikan terus. 5 tolak 5 dapat kosong. Bila dapat kosong ni tak payah nak kira dah. Boleh faham? Boleh. Negatif 6 dengan negatif 7. Alisa tekan kalkulator. Alisa akan dapat negatif 13. Sekarang tekan negatif 13 kuasa 2. Dapat berapa? Negatif 169. Ya ke? Tekan elok-elok. Tekan dalam kurungan negatif 3 kuasa 2. Kena letak kurungan. 169. Iya, 169. Okey, kita tekan pula punca kuasa 169. Dapat berapa? 13. Iya, jadi dekat situ kita dapat panjang K ke M. Panjang K ke M adalah 13. Boleh faham? Boleh. Okey, sekarang ni guna formula yang sama. Cepat salin tak tu? Cepat salin, habis dah? Dah lah. Okey, guna formula yang sama nak cari jarak K ke L. Okey, jarak K ke L. K kita apa? Ingat koordinat dia 5,7. L kita apa? Ni negatif 7,2. Jadi dekat sini apa formula jarak? Formula jarak ingat X1 tolak X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Nak cari X1, X2 ni ikut Alisa. Kalau Alisa letak L ni sebagai koordinat pertama, ni akan jadi X1, Y1. Ni, kalau ni nombor 2, ni akan jadi X2, Y2. Jelas ke? Jelas. Okey, masukkan dalam formula. X2 tolak X1. X2 kita 5. 5 tolak X1 kita negatif 7. Letaklah negatif 7. Kuasa 2. Tambah Y2. Y2 kita 7. 7 tolak Y1. Y1 kita 2 kuasa 2. Selesaikan dulu yang dalam kurungan. 5 tolak 7 kita dapat 12 kuasa 2. Tambah 7 tolak 2 kita dapat 5 kuasa 2. Okey, sekarang Alisa tekan 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dapat berapa? 169. 169. Punca kuasa 169 dapat berapa? 13. 13. Jadi Alisa tahu dah jarak ni pun 13. Sekarang cikgu nak berdasarkan dua contoh yang cikgu dah bagi, cuba Alisa selesaikan jarak LM. Boleh? Boleh.
Dapat ke LM jarak dia? Dapat 7.74. 7.74. Okey, kita selesaikan sama-sama. Okey, jarak LM. Koordinat L negatif 7,2. M 5, negatif 6. Masukkan dalam formula yang cikgu ajar tu. X 2 tolak X 1 kuasa 2 tambah Y 2 tolak Y 1 kuasa 2. Okey. X2 macam nak cari? Ikutlah kalau kamu buat 1, L ni 1 dia akan jadi X1 Y1, M ni 2 jadi X2 Y2. Jelas? Jelas? Masukkan X2 kita 5. 5 tolak X1 kita negatif 7. Tolak 7 kuasa 2. Tambah Y2 kena masukkan elok-elok. Y2 negatif 6. Bila ada negatif masukkan sekali negatif. Tolak Y1 kita 2 kuasa 2. Kita tekan pula 5 tolak 7 kita dapat 12 kuasa 2. Tambah negatif 6 negatif 2 kita akan dapat, kalau ini ada negatif, sila letak negatif. Sila letak kurungan. Jadi dekat sini kita akan dapat negatif 8 kuasa 2. Okey. Kita selesaikan dulu yang dalam tu. 12 kuasa 2 tambah, lepas tu buka kurungan negatif 8 kuasa 2, kita dapat 208. Jadi punca kuasa 208, kita dapat koordinat. Cuba tekan kalkulator. Jawab apa? 14.42. Okey, itu cara cari jarak dia. Lisa salah kat mana tu? Saya terus tambah dengan kuasa 2. Jadi ingat tu. Salah dia kat situ. Okey, jadi dekat sini bila jarak dia adalah 14.4, jadi dia segitiga sama kaki tak? Tak. Ya, dia adalah bukan segitiga sama kaki. Sebab apa? Sebab jarak dia berbeza-beza. Jelas ke? Jelas? Okey. Okey, untuk soalan ni cikgu jumpa esok. Cikgu ajar esok. Boleh? Okey. Esok pula. Esok hari apa? Khamis kan? Esok yang kelas kan? Ada? Okey. Okey. Jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, jumpa esok. Kalau ada apa-apa